الحمد لله القائل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan, yaitu dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, seterusnya selamat dan berjaya di dunia serta akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Penyelewengan Syiah di Malaysia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita telah mendengar dan mengetahui beberapa siri serbuan pihak Jabatan Agama Islam Selangor terhadap markas perkumpulan yang menganut fahaman Syiah. Fahaman Syiah telah lama diwarta dan difatwakan kerana menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah di negeri-negeri seluruh Malaysia. Di Selangor, fatwa pengharaman Syiah telah dikeluarkan pada 14 Februari 1998 yang mengatakan bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya. Terdapat beberapa percanggahan di dalam fahaman tersebut, sama ada dari sudut akidah, syariah dan lain-lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Syiah ialah satu mazhab yang mendakwa Sayyidina Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sah dan lebih utama daripada para sahabat lain. Golongan Syiah merendah-rendahkan kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengkafirkan mereka, terutamanya 3 khulafaur rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ringkasnya, Syiah memperkatakan sesuatu yang tidak layak serta merendah-rendahkan kedudukan khulafaur rasyidin, para sahabat dan sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara pokok yang membezakan golongan Syiah daripada golongan-golongan Islam yang lain, terutamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama terkenal Syekh Said Hawa rahimahullah dalam sebuah risalahnya berkaitan Syiah menyenaraikan beberapa penyelewengan mereka. Antaranya ialah: pertama, Syiah percaya bahawa para imam mereka adalah maksum sehingga mengatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bebas daripada dosa atau tidak berdosa. Menurut Syiah lagi, para imam Syiah bebas daripada kesalahan, ghaflah yakni lalai, dan lupa sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, serta kedudukan imam itu mengatasi kedudukan kenabian. Perkara ini menurut ulama Syiah adalah ijma' atau kesepakatan golongan terdahulu dan terkemudian Syiah. Oleh kerana itu, para imam Syiah mempunyai kuasa mutlak dan hak serta pemilihan dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kedua, Syiah percaya bahawa Al-Quran yang wujud di tangan kaum muslimin pada hari ini telah mengalami perubahan. Perkara ini diakui oleh ulama mereka seperti Al-Kulaini dan Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam karangan mereka. Syiah mendakwa mereka memiliki Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Fatimah dan ayatnya 3 kali ganda banyaknya daripada
Quran yang kita miliki. Ketiga, Syiah tidak mengiktiraf hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Amru al-As radhiyallahu anhu dan sebagainya. Menurut Syiah, umat Islam telah kufur selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW kecuali 3 atau 4 orang sahabat sahaja, yaitu Al-Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in, kerana mereka tidak berpegang dan tidak mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahkan meletakkan hadis-hadis tersebut dalam kelompok hadis-hadis palsu. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait atau kerabat Nabi SAW sahaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Dr. Musa Al-Musawi, seorang yang dibesarkan dalam sebuah keluarga terhormat di kalangan masyarakat Syiah, di dalam masyarakat Syiah, menulis sebuah buku mengajak para penganut fahaman Syiah pada hari ini untuk kembali memperbetulkan kepercayaan yang telah diselewengkan dan menyalahi pegangan Islam yang sebenar. Tegasnya, kebanyakan kepercayaan dan pengamalan Syiah pada hari ini adalah rekaan atau perkara yang diada-adakan oleh ulama serta pimpinan Syiah. Antara perkara yang ditegaskan oleh beliau ialah: pertama, penganut fahaman Syiah mengamalkan taqiyah atau berpura-pura. Ianya bermaksud melaksanakan sesuatu yang bersalahan dan berlainan daripada kepercayaan. Sebagai contoh, penganut fahaman Syiah membawa batu atau tanah Karbala yang sujud di atasnya ketika solat di masjid penganut Syiah, dan menyembunyikan batu tersebut ketika solat di masjid-masjid bukan penganut Syiah. Kedua, penganut fahaman Syiah mengadakan upacara perkabungan ke atas kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pada hari Ashura, yakni 10 Muharram, dengan berduka cita, meratap dan menangis kesedihan, memukul serta menyeksa tubuh badan dengan rantai besi, benda tajam atau sebagainya. Ketiga, penganut fahaman Syiah mengamalkan mut'ah yang bermaksud kahwin kontrak atau sementara, iaitu berkahwin dengan seorang perempuan atau lebih tanpa saksi dan tanggungjawab nafkah dalam tempoh beberapa jam, semalaman, seharian atau lebih. Mereka berpendapat bahawa kahwin mut'ah adalah diharuskan dengan syarat wanita itu tidak bernikah atau bermut'ah dengan sesiapa. Keempat, penganut fahaman Syiah sujud di atas batu atau tanah Karbala yang dibawa oleh mereka ketika salat. Mereka juga menganggap wujudnya keberkatan daripada batu tersebut dengan menciumnya atau memakannya sebagai penawar menyembuhkan penyakit. Batu tersebut adalah cebisan tanah yang diambil daripada perkuburan Sayyidina Husain di Karbala. Kelima, penganut fahaman Syiah meninggalkan solat Jumaat dengan alasan solat Jumaat hanya wajib ketika wujud atau hadirnya Imam Mahdi. Namun, ketika ketiadaan Imam Mahdi, mereka boleh memilih sama ada melaksanakan solat Jumaat atau melaksanakan solat Zuhur. Umumnya penganut Syiah meninggalkan solat Jumaat. Keenam, penganut fahaman Syiah mengamalkan jamak salat fardu, iaitu Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya, sama ada dalam musafir atau tidak tanpa sebarang sebab. Walaupun ulama Syiah memfatwakan sunat hukumnya salat pada waktu-waktunya, namun dari sudut pengamalan mereka lebih mengamalkan jamak antara dua salat, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Perkara ini boleh dilihat di seluruh tempat-tempat solat yang diurus oleh penganut-penganut Syiah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penyelewengan kepercayaan dan pengamalan Syiah yang berbeza daripada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah jelas. Syiah menafikan dan menolak Al-Quran yang ada di tangan kita pada hari ini. Syiah menolak hadis-hadis atau riwayat-riwayat para sahabat besar Rasulullah SAW, seumpama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Penganut fahaman Syiah mengamalkan amalan-amalan yang telah difatwakan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar oleh para ulama.
dari institusi-institusi Islam. Hadis daripada Irbid ibn Sariyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik wa ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajif. Sesungguhnya aku telah meninggalkan bagimu agama yang jelas nyata daripada sebarang kesamaran. Jelasnya diibaratkan gelap malam gelita seperti siang harinya. Sesiapa pun tidak akan tergelincir daripadanya selepasku, melainkan mereka yang ditakdirkan binasa. Sesiapa yang hidup selepas itu akan melihat kekeliruan yang banyak sekali. Maka hendaklah kamu berpegang dengan apa yang telah kamu ketahui daripada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin. Peganglah kepercayaan itu dengan teguh. Riwayat Ibn Majah. Hadis di atas menjelaskan bahawa khulafa'ur rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali adalah para pemimpin yang terpimpin dengan tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sekalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat terbaik selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru kita sebagai muslim mestilah berhati-hati dengan kepercayaan, pegangan dan ideologi yang jelas menyalahi serta menyeleweng daripada perkara asas dalam ajaran Islam. Apatah lagi yang telah diwartakan sesat, menyeleweng dan seumpamanya. Dalam menghadapi kemelut kepercayaan, para ulama adalah mereka yang berkelayakan untuk kita rujuk. Sesungguhnya Islam adalah agama yang jelas kebenarannya dan jelas juga batas-batas kekufurannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Sekiranya kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah yang dapat diambil pada hari ini ialah: pertama, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua rujukan utama dan mu'tamad bagi seluruh umat Islam. Kedua, setiap ajaran, fahaman atau pegangan yang menyalahi perkara asas dalam Islam seperti menolak Al-Quran dan As-Sunnah perlu dijauhi dan ditolak sama sekali. Ketiga, fahaman Syiah telah difatwakan sebagai fahaman yang bercanggah dan menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keempat, Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Mufti dan Ulama bertauliah adalah mereka yang berkeahlian untuk dirujuk terhadap setiap ajaran, fahaman ataupun pegangan. Kelima, mendalami ilmu-ilmu Islam melalui ulama-ulama dan guru-guru bertauliah adalah sebahagian usaha menyelamatkan diri daripada terjerumus ke dalam ajaran, fahaman atau pegangan yang menyeleweng serta salah dan sesat. Keenam, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ihsan selaku ketua agama negeri ini mengharapkan tiada rakyat Selangor menganut fahaman Syiah yang telah difatwa dan diwartakan menyeleweng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab persediaannya, maka dialah yang beroleh petunjuk, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab keingkarannya, maka merekalah orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 178.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pohon ke hadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikan kami ke jalan yang Engkau ridai, lindungi kami daripada bala bencana dan ujian yang berat, supaya yang demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan barakah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir miskin. Sucikanlah hati dan jiwa mereka. Lindungilah para fuqara dan para masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Demikianlah doa ya Allah, tambah dan luaskan rezeki orang yang mewakafkan hartanya
Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran yang berkekalan hingga ke hari akhirat.